Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul ujub takabburun yahsulu fil batin bitakhayyuli kamalin min ilmin aw amalin ma'anisyani idafatihi ilallahi ta'ala wal amni min zawalihi, fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghairu mu'jibin, wa in kana yafrahu bi kaunihi ni'matan min Allah ta'ala fa huwa laysa bi'ujbin. Sekarang kita dok kecek masalah ujub. Ujub ini timbul kerana kita lupa Allah. Ni Imam Ghazali nak sebut apa dia maksud ujub-ujub ni sebenarnya. Dia kata hakikat ujub itu, maksud sebenar ujub itu iaitu takabur yang hasil di dalam hati. Perasaan takabur tu tak keluar sehingga jadi perkataan. Tidak, takabur tu tak tubik jadi perkataan. Takabur tu tak jadi perbuatan, tetapi terhasil dah di hati perasaan takabur. Rasa besar diri yang hasil di dalam hati dengan disengkakan akan dirinya bersifat dengan sifat sempurna. Saya orang paling baik. Daripada ilmu saya paling banyak. Daripada amal saya paling bersih. Saya paling ikhlas sekali. Orang lain tak tahu ikhlas ni maksud dia apa. Tahu maksud saja nah. Apabila rasa sempurna ilmu ataupun amalan serta lupa akan menyandarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita rasa kemuliaan ilmu, kemuliaan amal tetapi kita nisbah kepada Allah, maka ni tidak panggil ujub. Kita kata ilmu ni lebih baik daripada jahil. Oh, dia mau takabur dak. Nisbah pada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala royak dah. Ilmu itu lebih mulia daripada kejahilan. Ilmu yang ada pada saya pun ilmu Allah Ta'ala. Dan serta rasa sentosa daripada hilangnya. Orang yang rasa ujub, dia rasa amal dia hak sekarang, amal baiklah, ataupun ilmu dia tidak akan hilang. Dia rasa duduk dengan dia semacam. Padahal sedekah dalam masa satu detik saja Tuhan boleh hilangkan ilmu dia, Tuhan boleh hilangkan amalan baik dia. Maka apabila orang lupa lagu tu, dia rasa diri dia lah yang hebat.
Dia tak perlu kepada Allah Ta'ala. Saya baik dah ke, saya mujahadah dah ke, sehingga keluar pada perkataan cakap saya buat lagu ni. Benda lagu ni tak selisih 44 malaikat hamba buat kerja lagu ni. Rasa takaburnya, rasa berpegang dengan amalan bersih dia, rasa berpegang dengan ilmu dia, rasa tak layak kita berlaku benda lagu ni. Sedekah dalam masa 1 detik tu boleh tukar kita daripada iman boleh jadi kufur. Dalam masa 1 detik kita duk tengah taat, tiba-tiba jadi maksiat, boleh. Maka orang yang hati dia sentiasa takut dengan hilangnya nikmat, seperti nikmat kelebihan yang Tuhan beri dari sudut ilmu dan amal, maka orang ni bukan ujub. Sekalipun dia rasa bangga, Allah Masya Allah ilmu saya, Masya Allah amalan saya, tetapi dalam hati dia masih rasa kan Tuhan beri lah. Ni tak panggil ujub. Tak boleh jadi ujub kalau orang ada perasaan takut hilangnya nikmat tu. Maka jika ia ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilang dia, ia ingat nikmat lagu tu, ia ingat nikmat kelebihan ilmu, kelebihan amal, tetapi ada takut dalam hilangnya, maka itu bukan ujub. Tak boleh nak jadi ujub kalau kita duk bimbang amalan kita akan hilang daripada kita, ilmu kita boleh hilang daripada kita. Dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu nikmat daripada Allah, maka itu tidak dinamakan ujub juga. Kalau dia suka dengan nikmat jadi baik ataupun nikmat dapat ilmu, tetapi dia rasa nikmat itu daripada Allah, ujub juga tidak akan berlaku. Jadi ujub ni berlaku pertama kerana rasa lebih diri, tak sandak Tuhan kelebihan tu, langsung tak sandak dia. Kedua, tidak takut benda tu hilang. Dua benda lagu ni menyebabkan seorang itu jadi ujub. Dan hasil daripada demikian itu bahawa ujub yang membinasakan akan amal itu menilik seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada dirinya, dan tiada ia ingat akan segala demikian itu daripada Allah. Kita sebut dah ada pendapat ulama kata ujub ini tidak membatalkan pahala ibadat, kerana ujub ni dia hadir selepas daripada ibadat. Manakala riak pula dia mari sebelum ibadat. Kita nak menunjuk kepada orang ni, biasanya sebelum daripada ibadat lagi kita buat dah, kita nak tunjuk ke orang dah. Tetapi ujub ni dah kita buat ibadat molek dah semalam, nak tunjuk ke orang pula hari ni. Ujub, rasa hebat pula diri, ujub. Tetapi kalau ujub mari tanpa perbuatan, kita duk rasa sorang, amal duk rasa, hamba rasa baik, hamba rasa gini, rasa baik, rasa gapo, rasa bisa sorang. Maka ni menggugurkan amalan, kerana dia mari sebelum daripada beramal, sebelum daripada apa-apa. Adapun barang siapa menilik akan ilmunya atau amalnya dan bagai sebagainya daripada sifat yang kesempurnaan, kemahiran kita, kepandaian kita, tubuh kita comel, gini semua kelebihan. Biasa ujub ni berkait dengan kelebihan. Semua kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita melihat itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Allah, benda ni nikmat ya Allah ya Tuhanku, aku boleh jadi baik ni nikmat ya Allah ya Tuhanku. Kalau Tuhan buat aku duduk dalam di sekolah ni, nak buat ke mana lah saya. Saya ni lahir daripada orang Islam, alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Kalau Tuhan lahirkan aku daripada ibu bapa Yahudi lagu mana, aku tak kenal Allah, tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal kebenaran, tak kenal Islam lagu mana. Tunggu masa saja nak dibakar di api neraka Allah Ta'ala. Tu nikmat yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya. Sentiasa dalam hati kita rasa bimbang. Sekalipun kita duduk dalam keadaan apa-apa pun, sebaik-baik keadaan pun, wali pun setara mana, biasa wali tak kecabut dah email lah. Sekali duduk dalam keadaan baik pun, maka jangan bimbang, jangan rasa aman daripada hilangnya nikmat tu. Katanya Sayyidina Umar, aku akan rasa bimbang selagi mana kedua-dua kakiku tidak masuk ke dalam syurga. Sekalipun sebelah dah masuk. Kalau kita sebelah lagi mudah akak sebentar. Dah selagi mana dua-dua belah tak yakin duduk dalam syurga tu, selagi tu aku rasa bimbang. Atas muka dunia lagi-lagilah aku bimbang. Dua-dua belah tak masuk lagi. Sebelah masuk dah pun aku rasa bimbang lagi. Sebab itulah antara maksiat hati merasa aman daripada tipu daya yang Allah Ta'ala nak uji kita. Aku baik dah. Rasa selamat ya. Bergantung dengan kebaikan kita, bergantung dengan amal dan ilmu kita.
bergantung dengan makrifat ilmu kita. Oh, aku orang pandai, aku orang bijak. Amalan aku lagu ni tak mungkin lah. Sudah lagu ni. Maka orang ni tidak ada pergantungnya, tak ada berhubung dengan Allah Ta'ala. Sedekah tujuan amalan adalah untuk berhubung dengan Allah Ta'ala. Tetapi dia beramal, dia ada kelebihan, tak ada hubungnya dengan Allah Ta'ala. Maka tak lambat, tak banyak orang tua kata nikmat tu Tuhan akan hilang ke. Jangan kita rasa kebaikan, kebolehan, kelebihan yang kita ada. Kelebihan ni banyaklah. Sama ada kalau kelebihan bangsa akhirat kat, kelebihan ilmu, kelebihan amalan. Kalau bangsa dunia kat, kelebihan harta, kelebihan rupa parah, kelebihan pengaruh. Tu bangsa dunia. Maka benda-benda ini menyebabkan orang rasa heran mengenai diri dia. Masya Allah saya. Sudah. Masya Allah saya ni apa dia maksud Masya Allah saya? Kalau Masya Allah saya terasa hebat sangat diri kita, tanpa sandarkan kepada Allah, maka hati kita sudah mazmumah dengan Allah. Sudah lupa Tuhan. Maka orang dulu penting sangat hati, kerana hatilah puncanya. Sebab apa kita kecek hati? Kerana hati ni raja di dalam tubuh kita. Kalau seorang hati dia dah baik, atas lagi lah duduk tempat mana dia akan baik. Tapi kalau hati jahat, duduk sebelah Kaabah pun jahat lagi. Tidur di Mekah dalam Masjidil Haram pun jahat lagi. Sebab Nabi royak dah, dalam satu tubuh manusia itu ada segempar daging. Daging ni kalau comel, insya-Allah, bukan kata insya-Allah, dan Nabi sebut tubuh kita habis semua comel, anggota tak payah cara ke apa. Manakala apabila segempar daging ini jahat, maka seluruh anggota tu akan jadi jahat. Kerana daging inilah yang mengawal semua anggota-anggota lain. Sebab itulah dalam ilmu tasawuf menekankan mengenai hati. Kerana tak perlu jaga anggota lain sebenarnya. Hak ni paling penting sekali. Dia hak ni baik, tak payah suruh dah. Kalau hak ni jahat, tak usah lolok lah. Tutup kau apa dia pegang ikat dengan tangan dengan gari ke setara mana pun. Tapi kalau hati tak joruh, dia akan arah juga tangan tu. Akhirnya dia tak comel. Tu kena sedar. Maka Nabi kata daging itu adalah hati. Sebab itulah Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, satu bab dia panggil ajaibul qalbi, keajaiban hati kita. Lah ni kita nak ngaji ni kitab tasawuf ni. Banyak dia menekankan hati. Kerana hati tu raja. Dialah kepala pengat, dialah yang mengarahkan. Maka sebab itulah kita buat pondok-pondok, kita buat ribat-ribat. Apa maksud ribat? Ribat ni maknanya ikatan. Rabata yarbutu ribat. Ribat ni ikatan. Ikatan seorang guru dengan murid supaya guru itu mewarisi perangai dia kepada murid dia. Ilmu dia dan perangai dia. Ada orang mari hanya nak ambil ilmu guru tu, dia akan boleh ilmu. Ada orang hanya nak ambil perangai tok guru tu, dia akan boleh perangai tok guru tu. Ada orang ambil kedua-duanya, ilmu dan perangai tok guru tu. Tetapi yang sebenarnya di dalam sanad pengajian adalah perangai. Perangai. Ilmu tu ilmu. Sebab ilmu ni kita boleh mengaji belaka. Mengaji dengan orientalis boleh mengaji. Dengan Wahabi kita boleh mengaji. Dengan Syiah kita boleh mengaji. Dengan Mu'tazilah kita boleh mengaji. Boleh ilmu. Tetapi perangai, amalan, kepercayaan, pegangan, hak tu kena belajar dengan Ahlus Sunnah. Hak tu sanad yang sebenar. Iaitu nikmat daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya padahal ia takut akan hilangnya, dan suka ia bahawa yang demikian itu nikmat daripada Allah atasnya, maka yang demikian itu tiada dinamakan ujub. Selagi mana kita duduk dalam baik dan kita rasa suka duduk dalam baik, saya suka jadi baik, ke ujub dah jadi suka ni dalam keadaan baik lagu ni, suka duduk beramal ni, ujublah saya. Dak, suka gitu tak apa lagi. Yang penting kita rasa benda tu nikmat daripada Allah. Dan kita rasa bimbang, takut-takut nikmat tu hilang daripada kita. Tak apa rasa suka dengan amalan, tak jadi ujub lagi, dia kata. Pasal yang ke-10 firriya. Kena mengaji belakang ni sifat hati ni. Sebagaimana kita mengaji maksiat zahir tak boleh nak buat, ibadat zahir lagu mana,
maka begitu juga hati ada maksiat dan ada ibadat dia, taat hati dia. Maka ni contoh-contoh maksiat hati. Kerana ada kadang-kadang manusia kerana terlalu lama duduk buat maksiat hati, maka dia rasa tak salah rupanya. Dengki dia rasa tak salah. Dia rasa biasalah. Nah, orang ada perasaan dengki tak salah. Nah, denda tak salah. Goni riak tak salah. Nunjuk-nunjuk dalam amalan. Saya tak buat gapo-gapo pun. Sudah. Maka benda-benda itu hati sudah buat maksiat. Kena belajar. Masalah kita nak beramal, tak usah beramal suku pasal, supaya amalan fiqh juga. Belajar dulu penting. Katanya Nabi dalam satu hadis, Nabi kata jika berpagi-pagilah kamu. Ni pagi ni masuk dalam kategori pagi ni. Kamu belajar satu ayat daripada ayat Al-Quran. Belajar satu ayat. Dulu tak ada kitab fiqh, tak ada kitab hadis, tak ada kitab gapo. Adanya Al-Quran seputih saja. Maka katanya Nabi, kalau berpagi-pagi kamu belajar satu ayat Al-Quran saja. Maknanya kalau kita ni satu hukum lah daripada ayat, daripada. Maka katanya Nabi lebih baik daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Lebih baik daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Jika kamu belajar berpagi-pagi kamu belajar satu bab daripada ayat Al-Quran. Maknanya satu bab membersihkan hati. Bab riak, bab goni. Belajar satu bab daripada ilmu, maka katanya Nabi lebih kamu beramal atau beramal. Amila bihi aulam yu'mal. Dalam hadis itu kata, kamu belajar hadis, belajar satu bab itu, kamu beramal ataupun tidak beramal. Apa penting belajar dulu. Maka lebih baik daripada kamu antusalliya al-farakaah. Daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Kita ada pernah sembahyang 1000 rakaat? Tak. Capuh wajib pun tak jadi juga. 1000 rakaat tak ada. 100 rakaat dah sehari. Tak ada. Kalau boleh 100 rakaat sehari, hari Jumaat pun tak buat 100 rakaat. Bertepik kita, ya 100 jadi. Tapi katanya Nabi, kita belajar ilmu ni lebih baik daripada 100 rakaat, lebih baik daripada 1000 rakaat. Tengok. Ada orang tu buat amalan saja tanpa cara nak membersihkan hati. Rajin mari balasuh, rajin ke apa dia, tetapi hati masih lagi kotor. Kena belajar lagu mana nak bersihkan hati ni. Kau kita tahu dah. Kau pandai dah lahir tu, cakap kita tak tahu riak tu dosa. Kabar-kabar kena tipu di riak, kabar-kabar kena tipu di ujuk. Tak sedar kita dah beramal dengan ujuk lagu tu. Rugilah. Kita ada potensi, kita ada kebolehan untuk jadi baik, tapi kerana tak belajar kita, habis jadi salah belakang amalan kita. Nyanyilah lagu tu. Rajin, kesungguhan, mujahadah tu ada dah, tetapi kerana tak belajar, habis berkubar semua ibadat kita. Al-faslul ashir, fasal yang ke-10. Firriya, pada menyatakan riak. Adapun riak, maka iaitu dinamakan dia syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Apa maksud riak? Buat amalan bukan kerana Allah. Sepatutnya semua amalan taat kita mesti dibuat kerana Allah. Tiba-tiba amalan sedekah kita, amalan sembahyang kita, amalan puasa kita, amalan tahajud kita, amalan baca Quran kita, tiba-tiba kita tak pergi ke Tuhan, kita sembah ke, kita pamer ke kepada manusia. Tidakkah benda ni syirik? Sepatutnya serah kepada Allah, tiba-tiba mendua ke Tuhan di dalam ketaatan kita. Nak di samping Tuhan, nak juga. Nak manusia pun nak juga. Ya sepatutnya kita mentauhid ke Tuhan di dalam ibadat kita. Iaitu menyerahkan semua perbuatan kita hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Barulah jadi ikhlas. Barulah dipanggil orang mentauhid ke Allah Ta'ala. Walam yusyrik bi ibadatihi ahada. Kamu dia surah ke apa? Kahfi deh. Akhir ayat surah Al-Kahfi. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mensyirikkan Allah Ta'ala ketika buat ibadat dengan sesuatu pun. Maka syirik ini tak jadi kafir dah. Kita persembah ke amalan kita pada selain daripada Allah. Kita tunjuk kepada orang, kita tunjuk kepada siapa-siapa dia. Jadi syirik. Syirik halus dia panggil. Tak jadi kafir. Maksud syirik kafir ni, kalau syirik besar, syirik jali, jadi kafir langsung. Tapi mempersembah ke ibadat kepada Tuhan selain daripada Allah,
Tu tak jadi syirik kafir, tetapi menduakan Tuhan. Syirik khafi panggil. Masih ada syirik tetapi tersembunyi di dalam ibadat. Ijma' segala ulama akil haram dia. Tak ada ulama kata makruh. Semua kata haram, berdosa. Riya ini berdosa hukum dia. Lagi dicela oleh syarak. Syarak kata perbuatan ini keji. Tidak layak bagi seorang hamba menyembah ke perbuatan dia, bahkan semua amal ibadat dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tiap-tiap kali semaya kita berjanji di hadapan Tuhan. Inna salati, sesungguhnya sembahyang dan doa-doaku, inna salati wa nusuki, dan semua ibadat-ibadatku, wa mahyaya, dan kehidupanku, makan minumku, hidup berkeluarga, beristeri, bersuami, beranak, berpinuk, berharta, semua tu wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, persiapan mati, lillah, semua itu untukmu ya Allah ya Tuhanku, dan milikmu ya Allah ya Tuhanku. Semua amalan baikku dan hartaku milikmu ya Allah ya Tuhanku. Tidak layak aku merasa bangga dengan benda tu, bahkan aku rasa bersyukur kerana kamu memilih diriku untuk buat taat kepadamu. Firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Yura'un ni, maka binasalah bagi orang yang sembahyang, yang ya tak boleh berhenti situ benar. Musalli, fawailul lil musalli, jangan baca berhenti situ, tu wakaf qabih panggil, kena sambung. Fawailul lil musallin allazina hum an salat, kena sepanjang, nallazina hum an salati, jangan berhenti situ. Kerana kalau kita berhenti situ nyanyo, makna dia akan berubah. Maka neraka wilah bagi orang yang semaya. Allah nyanyolah orang semaya bagaimana? Ya kena sambung ayat tu supaya orang semaya jenis lagu mana hok jadi kena neraka wil, kena celaka tu. Jadi celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mereka sembahyang di luar waktu dia. Kena jangan berhenti sekat nerakalah bagi orang semaya. Nyanyo waktu tu wakaf qabih panggil. Kalau nak baca fawailul lil musallin allazina hum an salatihim, maka binasalah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka. Apa maksud lupa sini? Lupa daripada mengerjakan sembahyang, bukan sembahyang dalam keadaan lupa. Kalau sembahyang dalam keadaan lupa, apa kita neraka we belaka dah kita. Ada kata will tu celaka, ada kata binasa, ada kata will ni nama neraka will. Maka celaka bagi orang yang sembahyang luar waktu. An tu an lil mujawazah kita panggil. Ada orang terjemah orang yang lalai sembahyang dalam keadaan lalai, itu makna dia masuk neraka we. Salah terjemah lagu ni. Terjemah dia orang yang meninggalkan sembahyang an salatihim, daripada sembahyang, lupa daripada sembahyang. Yakni lupa daripada sembahyang, tidak sembahyang, ataupun sembahyang tapi di luar waktu. Maka hak ni yang kena neraka wil. Yang melihatkan mereka akan sembahyang mereka itu akan orang supaya dipuji. Satu lagi amalan dia dahlah sembahyang lewat daripada waktu, keluar daripada waktu, pulak sembahyang dalam keadaan yuraun, riak menunjuk-nunjuk amalan dia. Dan supaya dibesarkan oleh orang. Apabila kita buat ibadat ni, maka orang kata demo orang berjuru, demo orang baik, demo orang gapo. Masalah kalau kita buat molek dah bukan tunjuk kepada orang nak puji lah lagi, tak ada masalah. Tetapi masalah kalau kita buat kerana orang, Allah tu rugi sangatlah. Benda kita buat dah ni, alih-alih kita buat baik, kita serah Tuhan. Biarlah orang nak puji, orang nak kata, orang tak si puji, tak si gapo, terpulang kepada orang, sebab kita buat ibadat kerana Allah. Dan sabda ni pokok kita ni hak jenis orang buat taat dah ni. Kecek bak riak ni bukan kecek orang malas semaya, orang rajin semaya belaka dah ni.
Bab amalan zahir tu dia lepas dah. Cuma amalan batin dia masih ada masalah. Amalan batin ni lebih payah dari nak jaga dari berbanding dengan amalan zahir. Amalan zahir payah dah nak jaga, amalan batin lagi-lagi lah. Sebab itulah dalam kitab ni rasa permulaan dia ada sebut dah, belajar ilmu tauhid ni siapa kenal Tuhan, siapa beres. Bapak membeza ke di antara mana Tuhan mana makhluk, habis dah silibus bab tauhid. Bab fiqh pula kita belajar ibadat wajib kita nak buat. Nah, bab semaya, bab gapo dia tak wajib belajar. Mana kalau ibadat tasawuf pula paling payah sekali, dia kata tak habis limit dia. Selagi mana hati tidak bersih, selagi itulah maka hati nak bersih ni payah. Maka belajar ilmu tasawuf sepanjang hayat. Nah, dalam kitab ni pada sebut silibus bab tasawuf ni bukan dibaca saja. Saya habis dah kitab Sirus Hidayatus Salikin. Ada dekat 10 kali dah saya khatam 10 kali. Awak boleh beramal fasa yang pertama, tak boleh beramal. Fasa bab riak, saya duk riak lah ni. Pedoh apa belajar. Tasawuf ni amalan hati sampai kepada kita mati. Kadang-kadang setahun dah kita baik, setahun dah kita jadi sabar. Tahun depan tak tahulah ada masalah gapo, bertukarlah sifat sabar kita jadi sifat marah semula. Mazmumah semula. Maka kena belajar, kena praktikal semula, kena praktik semula. Tu sifat hati ni payah nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma huwa qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah lil mura'in fa iza jaza ibada bi a'malihim izhabu ilal ladzina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya bahawa yang terlebih aku takut, yang terlebih aku bimbang, katanya Nabi, banyak benda yang aku bimbang ke atas kamu wahai umatku, tetapi antara benda yang paling aku bimbang sangat ke atas kamu iaitu syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Maka sembah orang, yakni sahabat bertanya, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Maka Nabi sebut ar-riya, buat ibadat menunjuk-nunjuk. Tak lama ibadat yang kita buat dalam keadaan menunjuk, akhir sekali akan dizahirkan Tuhan. Tak sudah tutuplah. Ibadat kalau kita buat dalam keadaan riak, ia jadi tak lama. Kerana apa? Kerana kita buat untuk manusia. Pas manusia siapa bila nak puji kita, dia yang mari malah. Dia tak si puji kita, pas mula tak ada orang puji. Kita buat kerana makhluk. Apabila tak ada respon daripada makhluk, makhluk tak puji, kita malah buat ibadat. Tapi kalau orang buat kerana Allah, bila masa Tuhan penuh jemu nak beri pahala kepada kita. Maka orang buat ibadat kerana Allah, dia tidak akan berhenti buat ibadat tu. Kerana Tuhan tidak akan berhenti puji orang buat baik. Sekalipun kita tak dengar, tetapi Tuhan suka kepada orang buat baik. Lagi akan berfirman Allah Ta'ala, ingat orang yang riak ni hari kiamat Tuhan akan kecek dengan dia. Kecek apa dia? Bagi sekalian mereka yang riak, apabila dibalas akan segala hamba dengan segala amalnya, apabila orang buat amalan soleh semua Tuhan bagi belaka pahala. Maka Tuhan pun royak kepada orang yang riak, buat ibadat bukan kerana Allah. Tuhan kata, pergi kamu kepada mereka yang ada kamu lihat ke akan amal kamu. Gih, mungkin cari orang yang hok muduk tunjuk sangat amalan kamu kepada dia, pergi cari dia lah ni. Maka kamu tilik, pergi tengok adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu. Pergi cari dia, pergi minta pahala dengan dia. Tak usah minta lah dengan aku. Kerana semaya bukan kerana aku, baca Quran bukan kerana aku, sedekah bukan kerana aku, tutup aurat bukan kerana aku. Pergi cari. Siapa dia yang nak tunjuk atas muka dunia? Gih. Nampak nak tunjuk sangat. Pada masa tu orang tu akan jadi bengong. Nak pergi minta lagu mana? Kawan tu nak minta pahala denganmu ya Allah ya Tuhan aku. Kamu nak minta pahala lagu mana? Tak balilah dia tak bui. Dia pun kata siapa dia tunjuk kat aku. Hamba sendiri pun dosa banyak. Nak beri pahala ke demo. Tak ada apa. Maka pada masa itulah kita menyesal. Tutup aurat dah. Belajar agama dah. Semaya dah. Tiba-tiba jumpa dengan Tuhan royak lagu tu. Lagu mana kita nak buat?
Kalau kita tak baiki amalan kita, ikhlas ke ketika atas muka dunia. Tak ada orang boleh tolong dah. Nak ngejah lagu mana tak tahu sipir dia lagu tu. Dia mau buat ibadat kerana makhluk, dia minta dengan makhluk lah. Rasa hanelai sangat kan. Pada masa tu kita rasa Allah menyesalnya hamba. Tak reti nak royak kata. Patut amalan ni kalau kerana mu, ya Allah banyak mana dah pahala. Pahala semaya, pahala berzikir, pahala baca Quran, pahala sedekah. Oh banyak mana dah ya Allah ya Tuhanku. Pada masa itulah kita akan rasa menyesal. Menyesal dahulu pendapatan. Menyesal kemudian tiada berguna. Nah, apabila menyesal hari akhirat tak ada guna langsung pun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin min riya. Hadis berbunyi tidak menerima Allah Taala akan amal yang di dalamnya sekadar sumuk yang kecil daripada riya. Allah, kalau kita tak berhati-hati amalan kita, takut termasuk sekadar sumuk kecil pun tak boleh dah amalan tu jadi tak comel dah. Nah, air susu segelas jatuh tarik cicak, apa dia berani minum? Lugar belaka, pakak cuah tentu dah. Begitu juga amalan. Orang lain bersih dah, jatuh benda kotor. Tuhan nak terima kau tak? Kita tak terima kalau benda lagu tu nah. Maka Tuhan lagi-lagi nak benda bersih. Sebab dalam syurga adalah tempat orang-orang bersih. Maka orang bersih saja yang layak untuk melihat Allah. Orang yang kotor tidak layak. Sebab tu orang Islam kalau ada buat maksiat kotor, dia perlu dibersihkan di dalam neraka dulu. Sehingga dia rasa menyesal, sehingga habis dah kifarat semua dosa dia, dibersihkan, dimasuk dalam syurga, barulah boleh tengok Allah. Selagi mana dia kotor, kalau orang kafir tu berat lajak dah kotor, tak boleh nak basuh lah tu, maka kekal dia di dalam neraka. Tu bahaya tu. Sebab tu kita jangan rasa amalan kita bersih. Kita kena ada tuduh semacam kepada amalan dia. Amalan kita ni biar kita rasa sanksi semacam, aku ni ikhlas apa tidak ni. Kita duk sorang, kita kata aku ni selama keni dak buat amalan duduk gapo ikhlas kau bukan kerana mu ya Allah ya Tuhanku. Ke aku duk nipu masyarakat, ke aku duk tunjuk depan masyarakat aku ni baik, belakang tu tak jauh sangat pun. Duk je lagu tu. Biar kita siapa-siapa dia pun biar duduk mikir lagu tu. Amalan hamba tak bersih. Ni baca Quran sebentar rasa bersih dah. Baru belajar semaya sunat rasa bersih dah. Allahu Rabbi beratnya lah. Ni kalau besar sumuk pun tak boleh dah. Ni mujahadah berat dah dia ni. Siapa riak dia besar sikit lah. Hak tu pun tak lepas lagi. Lepas lagu mana kalau topok pesan ni riak selok gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'izu billahi min jubbil hazan qila wa ma huwa qala wadin min jahfi jahannam uidda lil qurra'il mura'in, rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Artinya hadis itu kata engkau pinta pelihara dengan Allah, minta Tuhan jaga kita daripada jubbil hazan. Apa maksud jubbil hazan? Maka tanya sahabat, ya Rasulullah, apakah jubbil hazan ini ya Rasulullah? Katanya Nabi, minta dengan Tuhan supaya Tuhan lindung ke kamu, selamat ke kamu daripada jubbil hazan. Maka katanya sahabat, apa dia jubbil hazan ya Rasulullah? Maka Nabi kata sungai. Sungai bagai dak sungai di dalam neraka Jahannam. Allah sudah. Sungai dalam neraka Jahannam. Ambo ingat sungai Kelantan, sungai gapo? Sungai dalam neraka disediakan bagi qari-qari yang riya. Orang baca Quran dengan riya. Sudah. Ni masalah ni. Kerana apa? Kerana biasanya orang duduk depan dia akan berkecek. Dia akan buat sesuatu nak menarik perhatian orang. Maka dia terpaksa buat hok. Tengok orang ngaji Quran. Macam-macam lah. Maka katanya Nabi, qari yang riak. Orang baca Quran yang riak. Memang kita nak tunjuk boleh dah, tapi jaga hatimu. Kalau tidak, bukan duduk dalam syurga baca Quran, tetapi duduk dalam sungai api neraka Jahannam. Tu bahaya bagi orang-orang qari, bagi orang-orang yang baca Quran, perhatian.
Bukan Tuhan larang. Bukan Tuhan larang baca Quran sambil berlagu. Dok ada hadis Nabi kata, sunat kita melagu-lagu ke Al-Quran. Laisa minna man lam yataghannam bil Quran. Bukan daripada perangai pok kita orang yang baca Quran tidak ada lagu lasuk. Maka baca biar ada. Dia lagu ni kalau jaga tajwid, jaga sifat tu jadi sedap dah sebenarnya. Berhati-hati tapi takut menjadi riak pula. Begitu juga orang-orang mengajar, orang-orang gapo. Ingat kita mengajar ni, setiap perkataan kita itu biar niat kerana Allah Ta'ala. Sentiasa otak kita dok mikir, aku kecek ni nak kerana siapa dia? Kerana Allah ke kerana gapo? Kita buat-buat dah, pahala tak boleh, rugilah sangat. Yang ni disediakan bagi orang qari yang riak berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya dan barang sebagainya, kerana demikian itu riak lagi haram. Kata Imamul Ghazali, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani, Tok We Ali Kutan. Tak start lagi ya? Tak start lagi tak ni? Inilah risalah yang latifah yang bernama Zahratul Murid. Zahratul Murid, bunga yang sangat diinginkan. Zahrah. Kalau Zuhrah ni binti Zuhrah. Fi aqaidit tauhid, dalam masalah akidah tauhid. Zuhrah ni binti Zuhrah. Kalau orang ngaji bab bintang, ada ilmu bintang. Bintang ni ada 12. Maka setiap bintang dia akan mempengaruhi bumi. Bintang ni bintang 12. Kalau naik bintang ni, bumi ni jadi lagu mana? Kalau naik bintang ni, bumi tu jadi lagu mana? Tuhan buat sistem dia lagu tu. Naik Qamar lagu lain, naik Zuhal lain, naik Mushtari lain, naik Zuhrah lain, naik Goni lain. Maka bintang-bintang ni mempengaruhi suasana alam. Naik bintang ni sesuai untuk menanam. Naik bintang ni sesuai pergi ke laut. Ni tumbuh angin kuat. Gini. Ni Zuhrah. Ni orang mengaji bab ilmu bintang-bintang. Semua itu adalah ilmu yang Tuhan beri kepada manusia. Semua tidak memberi kesan Tuhan sebenarnya, tetapi sebagai satu ilmu, satu disiplin ilmu falak ini juga diterima oleh syarak. Musim bulan 12, orang tahu belaka musim hujan. Syirik demo kecek lagu tu. Tuhan belaka nak buat hujan. Betul lah, tapi kecek biar ada sistem ke. Demo nak buat makan gula bulan 12. Hangpa tak setuju buat apa? Hujan. Demo kecek syirik. Tuhan belaka. Atas dasar ilmu standard bulan 12 hujan. Kalau negara Amerika musim saji, orang tak buat kerja nak makan ABC pun tak boleh dah masa tu, sejuk ketat dah. Jadi demo kasyah, tak kasyah tapi kerana ada ilmu. Ada orang ni ustaz dah ngaji agama supaya dia aling semua ilmu. Orang kecek bab ilmu falak pun dia pandai, kecek bab falak tabi'i pun pandai, bab ilmu ni pun pandai. Koya tak pernah ngaji pun dia jawab belaka. Dia jawab sebab kata syirik lagi bid'ah. Ni syirik. Ilmu nujum syirik. Dia kata hadis Nabi larang, kata percaya kepada bintang. Hak tu akidah. Betul lah, siapa dia percaya kepada bintang, tak percaya kepada Tuhan, kita tu memberi kesan tu kafir. Wak kerja lagu tu. Pas kita tanya demam pergi makan panado. Tak apa, tak syirik pula. Pas percaya kepada panado, syirik berat lagi. Panado ni nampak Jepun buat, Amerika buat, ni bintang boleh kira lagi benda semula jadi. Maka benda tauhid jangan campur dalam masalah fiqh. Orang lah ni dia campur masalah fiqh dengan masalah tauhid. Masalah tauhid kekal di tauhid. Masalah fiqh kekal di fiqh.
Dalam ilmu fiqh, kalau kita nak perang, sunat bawa senjata, sunat bawa gapo dia apa semua sebab Nabi bawa senjata pergi perang. Dalam ilmu tauhid, hidup mati tu Allah buat. Tak payah bawa kau satu lah. Bukan lagu tu. Tauhid kekal ke di dalam tauhid, fiqh kekal ke dalam fiqh. Lah ni fiqh je masuk dalam bab tauhid, tauhid masuk dalam bab fiqh, mula jadi campur roh belaka. Siapa dia dalam ilmu nahwu? Zaid buat kuih. Dalam ilmu nahwu ni. Siapa dia kau pembuat dalam ayat itu? Dalam ilmu nahwu kata Zaid yang buat kuih. Syirik. Allah yang dia buat kuih. Sudah, tak ada ilmu nahwu. Mubtada tak tahu duk mana, fa'il tak tahu duk mana, maf'ul tak tahu duk mana. Jangan sebut fa'il. Fa'il itulah Allah sebenarnya. Sudah. Pas lagu mana nak mengaji nahwu habis salah selera takut. Maka orang ni pening mabuk air tak apa. Nampak macam ustaz dah. Tauhidnya campur dengan fiqh, fiqh campur dengan tauhid, tasawuf hakikat campur dengan syariat, syariat habis campur roh habis. Campur salah pula tu. Kalau campur pandai tak apa, campur salah. Jawapan dia so ya. Syirik lagi bid'ah. Syirik bid'ah. Dua tu ya. Syirik bid'ah. Apa dia bid'ah ni? Haram ke, makruh ke, sunat ke? Ada tak bid'ah hukum dia? Bid'ah. Bid'ah ni haram ke tak ke mana? Ada bid'ah. Kita mengaji hukum ni ada 5 ya. Haram, wajib, haram, sunat, makruh. Pas dia mau tambah lagi bid'ah mai kat mana? Kitab mana buat hukum mari kau tambah bid'ah? Ada tak bid'ah? Kalau haram buat mari hujah kata benda tu haram. Tak boleh tak bid'ah lah. Kamu dia bid'ah? Kena royaklah haram kau larangan kau kamu dia bid'ah. Macam-macam manusia. Ni kitab ni ya kecek mengenai tauhid. Jangan duk cari fiqh lah dari ni kata kecek dalam bab bicara ilmu usuluddin. Atas mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Ramai orang mengaku dia ahlu sunnah wal jamaah tetapi dia ahlu punuh sebenarnya. Mengajar ajaran mujassimah, ajar ajaran wahabi, ajar ajaran syiah, ajar ajaran mu'tazilah, tiba-tiba mengaku ahli sunnah. Mengaku boleh tak nak mengaku. Tetapi ahli sunnah ni dia ada metod pengajian dia. Dia ada disiplin ilmu dia. Kalau mengaji lagu ni, ni ahli sunnah orang panggil, dia mau mengaku. Ahli sunnah kalau tak mengaku dia mau ahli sunnah kalau lagu ni ngaji. Tapi kalau orang mengaji lagu ni, ni panggil mujassimah ataupun wahabi, ngakulah 1000 kali saya ahli sunnah, tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Persatuan ulama dunia bersidang di Chechnya pada masa tu, dipengurusi oleh Syekh Abdullah bin Bayyah, kata apa dia? Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Marahnya wahabi. Dia lama mana dah nipu masyarakat kata dia ahlu sunnah wal jamaah ni. Tiba-tiba ulama mengeluarkan dia. Nak marah dia. Maka dia tuduh ulama tu ulama dunia. Dia tuduh ulama tu pro Rusia, pro Putin lah, pro apa? Sebab apa? Sebab ayat kepada masyarakat wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dia duk nipu masyarakat banyak mana dah. Tiba-tiba ulama berani kecek. Kita klaim dia duk mengaku kata dia ahli sunnah jamaah, tiba-tiba persatuan ulama kata dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Marahlah dia pun tuduhlah ulama ni gini, ulama dunia, ulama kena bayar, ulama gini. Sebab apa? Sebab royak kepada masyarakat benda sebenar. Ni perangai apa dia. Akhir sekali macam-macam dia kata ulama tu syiah lah, macam-macam. Ikutlah dia mau kata gajah rimah pun. Kalau kita mengaji ahlu sunnah wal jamaah, kita ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita mengaji wahabi, kita tulislah nama. Nama apa misalnya? Nama Fulan Aswaja. Tulislah Aswaja 1000 kali pun. Dia mau mengaji wahabi, dia mau tetap wahabi. Adakah seorang itu tulis? Saya Raja Kelantan. Dia beli apa dah? Name tag tu, dia tulis Raja Kelantan. Dia pun pakar. Jadi Raja Kelantan. Pakar 10 kali. Sini tulis Raja Kelantan. Boleh jadi Raja Kelantan? Tak jadi. Orang panggil orang gila raja. Gila nak jadi raja. Tapi kalau Raja Kelantan, tak payah pakar, tak ada label gapo. Raja. Tu sebenarnya hakikat sesuatu. Ahlu sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Dia mau kata kau dia mau tak iktiraf, kau dia tetap ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, mengakulah, panggillah mana-mana ulama suruh iktiraf dia sebagai ahli sunnah wal jamaah, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Kena tegah lagu tu.
Orang lain ni malah sebut Wahabi. Takut ke apa dia kok Wahabi? Kok Syiah berani, kok Wahabi tak berani? Demo Wahabi lah tu. Apa baik sangat dengan Wahabi? Betul nak berterah ajaran sesat. Syiah sesat. Wahabi pun sesat. Apa? Buat forum Syiah bukan main, bersungguh-sungguh dia buat forum Syiah. Buat forum Wahabi? Tak apalah. Apa tak apa? Ya betul kau lagu mana? Jawab dengan Allah Ta'ala. Jawab dengan kebenaran. Tak boleh jawab. Demo. Hak kita paling sedih sekali ahli sunnah wal jamaah sokong juga Wahabi. Defend juga. Cover juga Wahabi. Ini masalah berlaku. Jadi keliru kepada masyarakat. Kita kena buat forum sekali. Forum besar-besar di seluruh daerah dan seluruh kampung. Siapa dia kau Wahabi. Lah ni forum kecek bak Syiah saja. Bagus dah. Tetapi sebelah ya. Beki sebelah. Kereta, enjin, punuh dua butir. Kalau kita kapal terbang, sayap dua-dua punuh. Beki sebelah tak boleh naik. Kena beki dua-dua belah. Lagu mana ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah kata Wahabi sesat. Ahli sunnah wal jamaah kata Syiah sesat. Dua-dua tu sesat. Ni dah kata Syiah saja sesat. Bukan nak backup Syiah. Wahabi senyap ada nusuk alik belakang. Royak lagi. Syiah jahat. Kena tipu kok Wahabi. Wahabi dah atas kepala dah sebenarnya. Sedar tempat kita. Amanah tok keluar kita orang dulu. Tok kenali bukan main buat majlis agama Islam. Buat perlembagaan dia, buat dia punya peraturan dia mesti ahlu sunnah wal jamaah. Amanah, kita pegang amanah daripada Allah. Ulama-ulama dulu buat satu tempat tu untuk mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah. Kena amanah. Tuhan tanya. Tu. Jadi negeri kita ahlu sunnah wal jamaah. Majoriti tempat kita ahlu sunnah wal jamaah. Tiba-tiba bak Syiah berani kecek, bak Wahabi takut kecek. Dia minoriti ya. Kita lagi ahli sunnah wal jamaah sebab kita terima dulu lagi ahli sunnah wal jamaah ni. Dan seluruh dunia ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba takut kecek bak Wahabi. Ketat. Tok Imeh, Tok Bilal, Tok Siok patut kena faham Wahabi gapo, Syiah tu gapo. Orang nak rojak kita tu iman. Tiba-tiba tak mengaji gapo. Nyanyolah. Lah ni ramai orang buat program rasa beragama ramai. Program goni, program gapo dia tak tahu. Tapi tak beri faham kepada masyarakat. Tu bicara ilmu usuluddin atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada awalnya satu mukadimah bicara kelebihan ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama ni lebih berbanding dengan orang jahil dan orang ilmu lawan dia tak ada ilmu. Lebih. Ulama pun ada lebih juga. Sebab tu orang alim dulu orang hormat. Maka kalau buat gula ke apa dia, pala gula wi ke orang alim. Jangan setuh lagi, takut jadi sisa. Ambil dulu siring alik atas, ambil dulu boboh dalam bekas, pala kambing tok pala kambing. Ni nak wi kepada orang alim. Nak wi kepada tok guru, wi kok gapo. Jangan setuh lagi. Hak lain sisa boleh makan. Ni wi makan ke orang lain tinggal sisa, dedeh perut wi ke orang alim. Allah, sama tarah ke orang alim dengan gapo? Ni bukan orang alim tu nak dah. Kita orang mengaji agama jangan suruh orang hormat kita. Jadi takabur kita. Jadi rasa riak kita. Kita kena belajar tawaduk. Tetapi tawaduk Islam aja. Orang mesti menghormati orang alim. Jangan sama tarah ke orang alim dengan orang biasa. Dan pada akhirnya satu khatimah penutup pada menyatakan rahsia dan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Syirik lagu ni. Tuhan yang ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Sekalipun pada ayat Al-Quran tidak sebut. Ada orang yang mengajar. Tak ada kelebihan berlaku. Kelebihan ada pada Allah Ta'ala berlaku. Siapa dia etikok ada kelebihan pada Al-Quran jadi syirik. Sudah. Tak ada apalah. Ni kelebihan kalimah la ilaha illallah. Jadi ayat Quran itu serupa dengan perkataan biasalah. Serupa surat khabar Cina, serupa surat khabar New Street Time, serupa lagu tu kau etikok lagu mana? Ayat Quran. Nak mengajar tauhid tapi tak tahu syariat lagu mana, fiqh melihat lagu mana. Itulah ni masalah hok jadi keliru, tauhid campur dengan fiqh.
Karangan bagi alim fadil kami Ustaz Amil Syekhuna Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutai Al-Kelantani. Afadallahu ta'ala alaihi ghaisa karamihi al-ihsani wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa ahbaihi wa liman tama ilaihi. Amin. Inilah kitab yang telah disusun dan disuntingkan dengan beberapa qalaid yang faiqah. Qalaid ni rantai, faiqah ni yang comel indah. Dan dengan beberapa jawahir takrirah yang raiqah. Berapa permata takrir ni nota tepi. Raik ni yang indah juga. Dan hamba harapkan dengan dia akan dakwah yang solihah. Ni patunglah kalau kita patung, tapi patung capung harap. Katanya Syekh Awak Ta'wai Ali Kutai, saya harap dakwah yang solihah, doa-doa yang baik daripada saudara yang muntafiq dengan dia. Muntafiq ni orang yang ambil manfaat dengan dia, kemudian daripada bicara akan Fatihah pembukaan. Demi umur engkau bahawasanya ialah kitab yang tiada keluar segala mukallaf daripada ahdul wujud. Maknanya kitab ni kecek benda wajib saja. Tak pernah bahas, wajib kena tahu. Melainkan bahawa menyurat mereka itu akan dia dengan dakwah menghafazkan dia di atas kertasul qulub. Kertas qulub ni hati. Benda ni wajib kena hafal di hati-hati. Maka adalah seelok-elok kitab Melayu dan sehabis-habis mudah ibarat dan wuduh. Wuduh ni jelas. InsyaAllah ta'ala tiada sia-sia bagi mereka yang suka dan kasih dengan dia akan futuh. Siapa dia nak futuh pembukaan dalam ilmu, insya-Allah kitab ni mudah. Istimewa ia muqaddimah atas Durus Samin dan bidayah mudah-mudahan dengan dia jua nihayah. Nah, istimewa muqaddimah daripada kita nak ngaji kitab Durus Samin. Durus Samin Syekh Daud ni tebal lagi. Dan kita nak ngaji kitab bidayah. Dan bidayah dia ni permulaan. Mudah-mudahan dengan dia dengan kitab ni jualah nihayah. Ketahui olehmu hai sekalian ikhwan, telah tetapkan kamu Islam dan iman. Tetapkan kamu Islam dan iman. Ni patung orang Melayu kena ada patung dia. Bahawa sifat 20 wajib atas orang dengan belajar dan bila serta terang. 20 itu wajib bagi Tuhan, wajib mengetahui dia laki-laki dan perempuan. Hai mereka yang menuntut ilmu tauhid atas kamu dengan kitab Zahratul Murid. Maka kitab ini asal dituntutnya dan yang lain itu kitab furuknya. Ni hak asasnya. Kitab ini engkau tuntut dan mengaji supaya dapat bagi kamu yang dipuji, perangai dipuji, benda-benda baik. Tiadalah sah sembahyang dan puasa hingga mentauhid akan Tuhan yang esa. Demikian tiada diterima akan amal ibadat hingga mendiri akan dalil dan makrifat. Allah masya Allahu kana wallahu a'lam.